Jadi dia punya titik dia apa? Kasih sayang. Titik dia kasih sayang. Nampak kan muka saya kan? Ini nampak muka? Nampak muka? Okay. nanti senang saya upload dalam YouTube. Nanti you akan tengok lagi ya. Okey. Okey, jelas Jadi Tuhan itu selupa dia dah. Tuhan tu Maha Pengasih dan Penyayang. Okey, sebab itu dalam diri kita ada satu titik. Dan diri kita satu titik. Apabila titik itu cantik, mekar, bercahaya, semua benda jadi indah, jadi cantik. Dia adalah punca kepada penyayang. Dia punca kepada Maha Lemah Lembut, Maha memaafkan, Maha mengurus. Dan jika titik itu malap, dia rosak, dia pudar, dia adalah punca kepada kemalasan, tidak kompeten, salah guna kuasa, dendam, benci, amarah. Okey, saya tanya awak, apakah titik itu? Bukan hati. Saya dah sebut tadi. You all kena banyak makan kismis kot, baca titik. Apakah titik tu? Ya, apa tadi? Ya, titik tu kasih sayang. Ingat, titik tu kasih sayang. Kita kena jumpai titik kasih sayang dalam diri kita. Kasih sayang ni adalah love ni, dia umpama bunga. Bila kita jumpa dia, kita duduk kat situ, maka dia menghasilkan kelopak-kelopak. Kelopak itulah Maha Pemaaf, Maha Indah, menyempurnakan, mencantikkan, semua tu. Tapi kalau tak jumpa kasih sayang tak ada, itulah punca kepada semua dendam, kesumat, amarah, tak tenang. Itulah dipanggil Tuhan itu love. Tuhan tu Maha kasih sayang. Sebab itu dalam hidup ni, orang yang sampai pada Tuhan tu, sorry to say, yang sampai pada Tuhan tu bukan pada janggut, bukan pada pakaian. Sorry Tuhan, bukan kata pada Tuhan, janggut Tuhan paling panjang, tak. Jadi sampai pada Tuhan tu bukan pada janggut, bukan pada pakaian, bukan pada kata-kata, bukan. Sampai pada Tuhan itu adalah sampai kepada rasa kasih sayang tu. Yang rasa kasih sayang tu menguasai dan rasailah pemikiran dia, dan rasailah perasaan dia, menjalanlah urat saraf sendi dia, maka dia berjalan dengan kasih sayang, memandang dengan ihsan. Dia tolong orang lain, dia ihsan pada alam, dan dia tolong pada diri sendiri. Okey, faham tak Okey. Jadi kita kena merasai kasih sayang Tuhan. Okey, macam mana nak rasai kasih sayang Tuhan? Okey, untuk merasai kasih sayang Tuhan, yang cara paling mudah ialah kita hanya perlu duduk, diam dan bernafas saja. Tahan nafas, lepaskan. Tahan nafas, lepaskan. Yang tahan nafas, lepaskan. Okey, apa awak rasa? Okey, saya nak ajar awak satu teknik pernafasan. Ini dipanggil teknik pernafasan fitrah, teknik pernafasan alamiah, teknik pernafasan sunnatullah dipanggil. Ya. Dan saya bersyukur teknik pernafasan ini telah menyembuhkan ramai orang anxiety, ramai orang depression, dan ramai orang stres. Baru ni saya bantu orang yang tak boleh move on kerana ditinggalkan kekasih buat kali ketiga. Dan bila ditinggal kekasih kali yang ketiga, dia trauma kepada peristiwa ditinggal kekasih kali yang kedua, kali yang apa? Pertama. Jadi dia sangat trauma. Jadi saya ajar teknik pernafasan saja. Caranya adalah kita hanya perlu bernafas seperti biasa. Bau kita tak terangkat, bau pun tak tunduk ke depan. Awak tak perlu bernafas tarik dalam. Dalam bernafas dari dalam tu dipanggil deep breathing. Itu betul juga, itu cepat, tapi ini dipanggil pernafasan fitrah. Caranya, okey, relax, bau tak terangkat, rasai nafas masuk dan rasai nafas keluar. Fokuskan pada nafas, rasai nafas masuk dan segar paru-paru kembang, rasai nafas keluar. Hanya sedari nafas dan sedari nafas. Jika awak fikir tentang keluarga, awak rusing, rasai nafas. Jika awak fikir tentang kerja, stres, kawan-kawan awak buat jahat dengan awak, rasai nafas. Dan kembali rasai nafas dan sedari nafas. Okey, boleh? Itu saya tadi dia. Okey, jadi dia akan menghilangkan overthinking, maka kita akan rasa lebih relax dan lebih tenang. Sebab orang yang tengah kusut masai, orang yang tengah stres, orang tengah tak keruan, satu saja, nafas dia tak atur.
Nafas dia pendek. Jadi fisiologi dia, urat saraf jantung dia tak apa stabil. Jadi kita betulkan nafas, kita akan betulkan dia punya perjalanan darah dan betulkan dia punya pemikiran dia. Nanti banyak benda tersusun dan dia akan tenang. Nanti biasanya kita akan dapat satu benda dia panggil ilham murni. Ilham murni itu terbimbing lah. Kita buat apa, kita tak dikuasai oleh marah. Kita buat apa, kita tak dikuasai oleh hawa nafsu. Sebab jiwa kita tenang. Cara tenangkan jiwa paling mudah ialah tenangkan nafas. Cara tenang nafas ialah rasai nafas. Okey, jelas sebab tu teknik yang mudah-mudah ni, yang boleh powerful ni, senang je. Tak payah bayar mahal pun. Tuhan tu maha kaya, maha adil kepada si kaya dan maha adil kepada si miskin. Alam tu pun banyak terapi diri kita. Okey, balik kepada merasai kasih sayang Tuhan. Untuk merasai kasih sayang Tuhan, kita tak perlu pergi ke gunung, ke gua, tempat-tempat ibadah yang mahal. Tapi kita hanya perlu duduk diam dan menghayati nafas. Okey, hayati nafas. Okey, apa yang awak rasa? Maka kita akan rasai nafas. Lepas rasai nafas, maka kita akan sedar kita hidup ke mati? Kita hidup. Siapa yang hidupkan kita? Yang hidupkan kita ada Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa. Jadi kesyukuran yang paling besar yang kita dapat dalam hidup ni ialah masa hidup. Tahu tak, dekat dunia ini berjuta-juta orang tidur hari ni, besok pagi meninggal. Besok pagi buka-buka mata, marah buka je. Jadi nikmat yang paling besar. Ada orang ni gelak lambat, maksudnya sorry Jadi nikmat yang paling besar sebenarnya kalau kita renung ialah kita masih hidup kan. Kita masih dihidupkan, kita masih boleh bernafas. Okey, jelas Okey, jadi bila kita bernafas, yang memberi kita nafas siapa? Allah. Jadi bila kita nafas masuk dalam badan kita, maka nafas tu akan menghidupkan jasad jadi nyawa. Maka nyawa tu akan menghasilkan nafas. Dan nafas turun naik ini dia akan hidupkan jantung kita. Maka jantung kita pun angkat oksigen, sel-sel darah pergi ke otak jadi pemikiran, pergi ke hati jadi perasaan, pergi ke organ anggota jadi fisiologi dan jadilah pergerakan. Maka kita pun boleh bergerak. Maka kesedarlah pada kita sebenarnya dalam hidup ini 99% apa yang kita dapat hari ini bukan sebab doa kita atas sejadah. Bukan sebab doa kita di rumah ibadat. Bukan sebab kita buat ritual agama, bukan. Jadi 99% apa kita dapat hari ini sebenarnya adalah kasih sayang, adalah kurniaan. Jadi bersyukurlah. Awak nak tengok apa lagi? 99% apa kita dapat hari ini adalah kurniaan, kasih sayang, anugerah dia. Maksudnya kita lahir-lahir, kita tak pernah mohon udara. Tuhan beri kita udara. Dan Tuhan beri kita udara, semua orang sama. Tak pernah pilih kasih. Orang gemuk ke, kurus ke, hitam ke, putih ke, hidung penyek ke, hidung mancung ke, kan? Semua orang dapat udara sama kan? Tuhan tu tak pernah pilih kasih. Jadi untuk merasai kasih sayang Tuhan, jangan pilih kasih. Titik pun temu titik. Sebab Tuhan tidak pernah pilih kasih kepada kita. Bila kita pilih kasih, nanti tak dapat rasa kasih sayang Tuhan yang sebenar tu, yang benar kepada kita. Okey, faham kan? Okey, jadi 99% apa yang kita dapat hari ini bukan sebab doa kita, tapi sebab kurniaan. Kita lahir-lahir, kita tak pernah minta udara, kita dapat udara. Kita tak pernah berdoa udara tu masuk dalam paru-paru kita, masuk jantung kita. Kemudian jantung kita pump 24 jam sehari. Kemudian angkat oksigen, darah, sel-sel ke tubuh badan kita. Pernah tak kita berdoa? Tak pernah. Kan? Lepas tu bila kita dengar suara, dengar bunyi, benda bunyi tu masuk, gelombang tu masuk ke telinga kita. Lepas tu masuk ke gegendang proses bunyi tu hantar ke otak. Lepas tu otak tafsirkan dia punya maksud. Lepas tu bagi kita faham. Lepas tu hantar kepada tangan, kaki. Kita tahu apa nak buat. Kita berdoa tak? Tak berdoa. Tapi sebab Tuhan beri. Sebab dia maha kasih sayang. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa dia nak. Sebab dia maha mengurus. Dan Tuhan tak pernah salah urus. Ni rambut kita.
Pernah tak kita berdoa rambut kita tumbuh? Tak pernah. Kan? Pernah tak kita berdoa rambut kita gugur? Tak pernah gugur juga. Saya dah hampir botak dah kata tengah ni. Kan? Pernah tak kita doa bulu mata kita tumbuh? Tak pernah, tapi Tuhan tumbuhkan. Pernah tak kita berdoa mata kita berkelip? Tak pernah, tapi Tuhan beri. Dan Tuhan Maha mengetahui, Dia tahu mengurus. Sebab Dia Maha kasih sayang. Tuhan panjangkan rambut kita, lepas tu kita pun potong sebab panjang. Lepas tu dia panjang balik, potong lagi dan tak sakit. Kan? Bulu mata kita, bulu kening kita tumbuh panjang, lepas tu stop. Bulu mata kita tak panjang macam rambut. Kalau bulu mata bulu kening panjang macam rambut, panjang macam rambut, nak pandang dia saya apa dia. Nampak tak maha bijaksana Tuhan? Tuhan tu maha mengurus. Tuhan tahu apa yang kita perlukan pada hidup kita. Faham kan? Sebelum kita makan, kita tengok saja makanan, air liur kita dah keluar apa dipanggil enzim. Kan? Bila kita sentuh saja, maka enzim mulut dengan enzim sentuh tangan tu dah sama dah untuk proses makanan. Bila kita tak pernah berdoa, enzim kita keluar. Dan kita tak pernah berdoa, tangan kita ambil makanan, Tuhan yang menggerakkan. Dan kita tak pernah berdoa, tangan tu angkat masuk mulut. Dan kita tak pernah berdoa, kita kunyah makanan. Dia kunyah sendirinya. Nyak, nyak, nyak. Lepas tu bila makan dah hancur, maka kita pun telan. Kita tak pernah berdoa, kita menelan makanan, tapi telan sendiri. Dan makanan tu masuk dalam kita punya apa? Apa dia panggil? Asparagus apa? Apa dia panggil? Ha? Asparagus. Asparagus lah. Masuklah asparagus, masuklah badan kita, masuk ke perut kita. Sampai ke perut kita tak pernah berdoa, maka perut kita keluarkan asid untuk proses makanan tu. Lepas tu dia hancurkan makanan tu. Lepas tu dia pergi kepada vitamin C, vitamin D. Lepas tu pergi ke tulang, pergi ke kulit, pergi ke organ-organ. Lepas tu yang lebih tu pergi kepada kumahan, pergi kepada kita punya peluh, pergi kepada air kencing, dan kita buang air besar, dan kita sihat jadi vitamin. Pernah tak awak berdoa? Pernah tak awak berdoa begitu? Tak pernah berdoa. Tapi Tuhan beri. Sebab apa? Tuhan tu maha kasih sayang. Dia maha kurniaan. Jadi bila kita sedar ni, apa kita rasa? Bersyukur. Itulah bagi kesyukuran. Bersyukur. Sebab tu orang yang memahami mindfulness terapi serta kita kan, dia memahami kasih sayang Tuhan. Dia pergi ke Mekah ataupun sembahyang dan berdoa, sampai dia list banyak doa tu. Tapi sampai ke Mekah nak berdoa saja, tiba-tiba air mata jatuh. Ya Allah, aku tak tahu nak doa apa lagi. Apa yang aku inginkan semua yang Kau telah beri. Jatuh tangan. Lalu dia buat apa? Buat baik je lah. Jadi tugas kita buat baik saja. Jadi kita kena rasai Tuhan tu maha kasih sayang. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, anugerah kita yang paling besar sekali dan kasih sayang Tuhan yang paling besar sekali pada kita ialah dilahirkan ke dunia ni. Dilahirkan ke dunia ni pun dah cukup bagus dah. Kan? Sebab bila kita lahir ke dunia ni, seronok ke tak seronok? Jadi itu tak terbalas jasa Tuhan pada kita. Okey, kalau awak tak lahir kat dunia ni, kenapa awak semua lahir kat dunia ni? Kenapa awak semua lahir kat dunia ni? Awak tak makan kismis ya? Kenapa kita lahir ke dunia ni? Kita lahir ke dunia ni sebab kasih sayang. Tuhan itu maha kasih sayang. Tuhan itu maha kasih sayang. Maka Dia cipta kita dengan kasih sayang, supaya bila kita lahir dengan kasih sayang, maka kita pun mempraktikkan kasih sayang. Sayangi diri, sayangi anak, sayangi orang lain, sayangi alam. Maka apabila semua orang berkasih sayang, maka Tuhan pun gembira. Nyatalah sifat Tuhan ke alam. Jadi sebenarnya Tuhan jadikan kita untuk berkasih sayang. Jadi please rasai kasih sayang. Sebab tu di mana ada kasih sayang, di situ nyata keberadaan Tuhan. Sifat Tuhan nyata. Di mana tak ada kasih sayang, kuasa Tuhan ada juga, tapi sifat Tuhan tak nyata. Okey, faham Okey, jadi bila Tuhan mencipta kita dengan kasih sayang, daripada sperm dan ovum bergabung,
lepas tu jadi zigot, lepas tu jadi kepala, nadi, tangan, kaki dan perut ibu. Ingat ke tak ingat? Kan, ingat kan? Kita ingat, siapa ingat tu tak ingat. Tapi kita faham kan? Dan akhirnya kita pun jadi baby yang besar dalam perut ibu, berenang. Okey. Dan akhirnya kita pun diberi terang rahim ibu kita. Ibu kita pun sakit. Ibu kata sayang juga. Jadi ibu kita sakit, ibu kita pun meneran. Barulah kita lahir. Kalau ibu awak tak meneran, mati kita dah potong. Kita pun lahir. Okey, nampak Tuhan yang Maha Kasih Sayang mencipta kita dengan penuh kekuasaan dan kasih sayang dia. Maka bila kita lahir, mustahil sifat kasih sayang Tuhan tu tak ada pada diri kita. Dia Maha Kasih Sayang, mencipta dengan kita dengan kasih sayang. Bila kita lahir, pasti sifat kasih sayang Tuhan tu ada pada diri kita. Betul tak? Pasti ada. Jadi siapa sayang anak dia? Siapa sayang mak dia? Okey. Jadi sebut. Saya sayang keluarga saya. Saya sayang keluarga saya. Okey, saya tanya, bila awak sayang keluarga awak, kasih sayang tu milik siapa? Allah. Kasih sayang tu milik Allah, bukan milik kita. Seluruh langit dan bumi dan isinya milik Tuhan. Tidak satu pun milik kita. Jadi apabila kita rasa sayang, kasih sayang tu milik siapa? Allah. Milik Allah, milik Tuhan. Kita hanya diberi rasa kasih sayang tu untuk menikmati sementara. Okay, faham kan? Jadi kalau kita rasa sayang anak, maka kembalikan kasih sayang Tuhan punya, kasih sayang keluarga kita, raikan, rasai, seronok, nikmati, itu semua Tuhan punya. Dan kita kena sedar bahawa kita tidak ada apa-apa walaupun satu zarah, semuanya adalah milik Tuhan. Termasuk kasih sayang. Siapa yang selalu rasa bersyukur? Angkat tangan. Siapa selalu rasa bersyukur? Syukur tu siapa punya? Allah. Syukur tu pun Tuhan punya. Syukur pun kita tak ada. Kita sedar dirilah. Kan? Kita hanya menikmati. Dalam MLT dipanggil menikmati tanpa memiliki. Dan menikmati tanpa memiliki itu lebih indah, lebih seronok. Sebab apa lebih seronok? Sebab kita tahu kita akan hilang. Bila kita hilang, kita akan lebih menikmati dan kita lebih menghargai dan kita lebih menjaga dan kita lebih menikmati. Sebab kita tahu kita akan hilang. Okey, jelas kan? Okey, jadi dah rasa belum kasih sayang Tuhan pada diri? Kena rasa tu. Ya, ingat 99% apa yang kita dapat hari ini bukan sebab doa kita, tapi sebab kurniaan kita. Sebab kurniaan Tuhan kepada kita. Sebab Tuhan tu Maha Kasih Sayang. Dan Tuhan cipta kita dengan Maha Kasih Sayang. Tujuan ialah untuk kita berkasih sayang. Okey, jelas Okey, jadi Tuhan pun lahirkan kita. Jadi kenapa kita lahir ke dunia ini? Sebab kasih sayang. Kalau tak ada kasih sayang Tuhan, alam tak wujud. Bulan, bintang, planet, zarah, planet, manusia, haiwan, semua tak wujud. Semuanya wujud hanya kena kasih sayang. Titik ar-Rahman ar-Rahim tu. Sebab tu kita kata nak buat apa-apa kita akan sebut kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Mak saya selalu sebut itu. Aziz nak keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Maha Kasih Sayang. Nak makan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Nak bercakap dengan orang sebut Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat kereta sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dulu mula-mula saya ingat Bismillahirrahmanirrahim hanya sekadar bacaan. Saya pun baca je. Dah lama-lama bila besar Tuhan ilhamkan saya baru saya faham. Bismillahirrahmanirrahim tu bukan sekadar bacaan. Dia adalah satu kepahaman yang kita rasa dan masuk dalam pemikiran kita, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perasaan kita, penuh dengan kasih sayang. Maka terus berjalan dengan penuh dengan kasih sayang, dari kasih sayang, ihsan pada orang lain, bantu orang lain, buat bersungguh-sungguh, penuh dengan kasih sayang, hilang sebuah kebencian, jadi pemaaf, tolong, bantu, penuh kasih sayang. Maka bila kita berjalan, sebenarnya siapa yang berjalan? Sebenarnya Fatihah yang berjalan. Fatihah lah. Sebenarnya siapa yang berjalan? Bismillahirrahmanirrahim yang berjalan. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim berjalan. Jadi kita bawa Bismillah itu dalam pemikiran, perasaan dan jasad kita. Jadi bawa kasih sayang. Dan saya sangat bersyukur ramai orang yang depression, yang anxiety, yang ada penyakit dadah, ya, mak yang ada anak penyakit dadah sembuh hanya kembali kepada kasih sayang. The power of love.
Sebab tu kita kena sedar, yang boleh menyelamatkan dunia ini adalah kasih sayang. Itu kefitrahan. Kasih sayang saja boleh menyelamatkan. Jadi please, sayangi diri sendiri, sayangi orang lain, sayangi klien kita, dan sebarkan kasih sayang, kita selamatkan diri kita. Okey, contohnya Tuhan bagi tahu, siapa tengok cerita Beauty and the Beast? Beauty and the Beast, orang putera raja dia sumpah menjadi beast. Muka dia buruk, kan? Dan dia akan jadi beast lama-lamanya selagi tak menjumpai cinta sejati. Dan akhirnya jumpa dengan cinta sejati, kan? Jadi pas suka dia, terima dia, walaupun muka dia buruk, tapi bukan sebab muka dia, tapi sebab kebaikan hati dia. Dia sanggup berkorban dan sanggup melepaskan. Dan akhirnya maka beast pun bertukar menjadi Prince Charming, putera raja, jadi setiawak. Siapa yang boleh, apa yang menyelamatkan beast? Kasih sayang, the power of love. Cerita tu betul tu, tu kefitrahan tu. Okey, tengok tak cerita Snow White and the Seven Dwarfs? Snow White ini didengki dan diracun oleh nenek kebaya. Lalu dia pun, awak tak tengok cerita tu ke? Lalu Seven Dwarfs dia pun hidup selama-lamanya, kan? Kecuali dapat ciuman sejati. Lalu akhirnya jumpa seorang yang cium dia dengan sejati. Ciuman ni maksud tindakan. Kasih sayang tu tindakan, bukan sekadar kata-kata dan perasaan. Okey, apa yang boleh menyelamatkan Snow White? Power of love. Kasih sayang. Dan dalam hidup ni yang boleh menyelamatkan kasih sayang saja. Yang boleh menyelamatkan kita, mendekatkan kita dengan Tuhan, kasih sayang juga. Sebab tu bawa kasih sayang. Tengok tak cerita Frozen? Frozen 1. Apa nama kakak dia tu? Elsa. Dia tak ada kontrol, dia punya kuasa dia telah beku kat istana, bekukan semua beku, nak mati. Akhirnya adik dia pun beku. Lalu dia pun menangis, jatuhlah air mata kasih sayang dia. Dan akhirnya dia pun mengalihkan harta kuasa, dia boleh mencairkan adik dia, Ana pun hidup. Hidup. Semua orang hidup. Jadi apa yang boleh menyelamatkan Ana dan mencairkan semua ais? Kasih sayang. Kasih sayang seorang kakak kepada adik. Jadi dalam dunia ini, yang boleh menyelamatkan dunia ini adalah love, the power of love. Tapi sayang, manusia telah hilang kasih sayang. Bapa hilang kasih sayang dengan anak, anak hilang kasih sayang dengan bapa, suami isteri hilang kasih sayang, dan manusia hilang kasih sayang. Dan akhirnya kita melihat perbezaan, kita benci-membenci, kita bergaduh walaupun hanya setakat fahaman mazhab. Dan akhirnya kita bertumbuk, bergaduh, berbunuh-bunuhan. Dan akhirnya berlakulah peperangan, rumah musnah, kebun musnah, semua hancur. Macam kat Yaman, okay? Sebab mazhab je. Sebab manusia telah hilang kasih sayang. Lepas tu kita kena bawa manusia kembali kepada kasih sayang. Macam mana perang boleh ditamatkan? Kasih sayang. Satu ketika bila kita sedar tak ada apa-apa lagi, rumah musnah, tengok anak sayang, tengok keluarga sayang, tengok orang tua sayang, tengok dunia ni dah musnah, perasaan kasih sayang, masa tu orang akan berdamai. Jadi yang boleh menyelamatkan dunia adalah kasih sayang. Yang menyelamatkan perang adalah kasih sayang. Tetapi jangan tunggu kemusnahan tu banyak. Rasai kasih sayang sekarang. Okey, jelas kan? Okey, jadi kita faham, kita dihidupkan dunia ini kerana kasih sayang. Tanpa kasih sayang kita tak ada. Okey, apa bukti dia? Bukti dia ialah bila kita lahir, kita boleh merasai kasih sayang. Maka ibu boleh merasai kasih sayang anak. Anak boleh merasai kasih sayang ibu. Seronok tak peluk anak awak? Seronok tak pakai tocakkan awak? Seronok tak peluk suami awak? Tahu lawan. Okey, nampak Okey. Ingat kalau kita tak lahir ke dunia ni, Tuhan tak lahirkan ke dunia ni, kita tak dapat rasa itu. Jika kita tak lahir ke dunia, kita tak dapat merasakan kasih sayang ibu kita, tak dapat. Kita tak dapat peluk anak kita, tak dapat. Dan kita tak dapat merasai secawan kopi yang enak. Kita tak akan dapat selfie. Kita tak akan dapat satu rahim. Kita tak dapat bergelak ketawa, tak dapat. Sebab kita lahirlah ke dunia, kita dapat rasa semua tu. Kalau tak lahir, awak kat mana? Kalau awak tak lahir, awak kat mana? Awak di alam Tuhan, di alam kerohanian.
tak ada rupa, tak ada bentuk, tak ada jasad, tak ada rasa, tak ada pemikiran, tak ada apa-apa, kosong. Rugi tak? Rugi. Jadi seronok lahir kan seronok hidup? Lahir. Kalau lahir dah sudah dapat rasa kemanisan, indahnya hidup. Kalau tak lahir tak ada apa-apa, kosong, tak ada apa-apa rasa, kosong. Jadi seronok lahir. Sebab itu, lahir ke dunia ini adalah anugerah yang terbesar, yang sebesar-besarnya, kesyukuran yang seindah-indahnya, yang tak terbalas. Anugerah Tuhan pada kita. Okey, jelas Tapi kalau orang tu kata, tapi saya lahir miskin, saya lahir menagih dada, saya lahir susah, saya lahir kena fitnah. Itu apa jawapan kita? Itu dia punya pasal. Sebab dia gagal menyupai dah. Dia tak dapat kesedaran. Dia tugas kita ialah menyedarkan orang yang tidak sedar. Okey, faham kan? Jadi rasai. Okey, jadi bila kita dah rasai Tuhan tu Maha Kasih Sayang, Tuhan telah menyayangi kita, Tuhan telah lahirkan kita ke dunia ini, Tuhan telah beri kita oksigen, Tuhan hidupkan jantung kita. Jantung kita ni tak pernah ambil cuti tau. 24 jam sehari duk. Kalau jantung kita ambil cuti, habis kita. Saya ada satu pelajar master. Dia nurse, tapi dia nurse bahagian kardiovaskular. Artinya dia bantu doktor pakar operasi jantung. Dia tahu satu ketika doktor pakar tengah operasi jantung, tiba jantung tu stop. Rehat sekejap. Jadi dia punya mesin pun dah tik, tapi boleh hidup lagi. Doktor pakar buat apa? Dia masukkan tangan dalam jantung, dia pump. Manual. Kan? Jadi terus hidup balik. Hidup. Orang tu bercakap, terima kasih doktor. Tak adalah segurau je lah. Maksudnya tiada akhir dengan penuh kasih sayang. Dan akhirnya Tuhan hidupkan kita. Itu hukum kefitrahan. Kita hidup dan mati adalah hukum kefitrahan. Hukum kefitrahan adalah hukum sebab dan akibat. Dan hukum sebab dan akibat adalah hukum kefitrahan. Dan itulah hukum kasih sayang. Dan kita tertakluk dengan hukum kasih sayang. Kita kenyang sebab kita makan. Kalau tak makan kita lapar. Kita dapat gaji sebab kita kerja. Kita tak kerja, tak dapat gaji. Orang sayang kita sebab kita sayang orang lain. Kalau kita buat buruk pada orang, orang benci kita. Itu hukum kefitrahan. Sesakti mana pun manusia tertakluk pada hukum kefitrahan. Sesakti mana awak boleh terbang ke, boleh kebal ke, tetap tua. Tidak ada orang yang sakti. Maka sesakti yang paling sakti ialah tunduk dan duduk pada hukum kasih sayang, iaitu hukum kefitrahan Tuhan. Okey, jelas kan? Okey, dia rasa belum kasih sayang Tuhan? Keadaan rasa kita sebut apa? Alhamdulillah. Cukup tak sebut Alhamdulillah? Cukup tak? Tak cukup. Bukan itu tujuan Tuhan ciptakan kat dunia ni. Bukan itu. Kita kena sedar. Macam awak hujung bulan tak ada duit, anak minta duit, tak ada duit, hujung bulan tak ada duit. Susah hati tak ada duit. Susah hati. Tiba-tiba dah susah hati tu ada orang datang bagi awak 200. Kata dia bayar hutang awak yang dulu-dulu awak pun dah lupa dah. Jadi bersyukur tak dapat 200? Bersyukur, alhamdulillah, bersyukur yang dapat 200, dapat bagi anak sekolah, dapat beli beras, dapat buat belanja, hujung bulan dah tak ada duit dah, bank semua habis, bersyukurnya. Awak pun ambil tasbih sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cukup tak? Boleh, tapi tak cukup. Bukan itu tujuan Tuhan jadikan kita. Awak bercakap alhamdulillah, alhamdulillah. Cukup tak cukup? Boleh, tak salah, tapi tak cukup. Bukan itu tujuan Tuhan jadikan kita. Jadi kesyukuran yang sebenar-benarnya adalah apa? Kesyukuran sebenar-benarnya? Kesyukuran sebenar-benarnya adalah awak ni semua kasih sayang. Jadi kesyukuran yang sebenar-benarnya bukan sekadar mulut, bukan sekadar rasa, tapi adalah perbuatan. Supaya setiap orang bersyukur seperti mana kita bersyukur dan dunia ini penuh dengan kesyukuran. Maka awak pun ambil 50 ataupun 30 ringgit daripada 200.
Ambil RM30 tu pergi pada orang miskin, pergi pada makcik yang tak ada duit, pergi pada orang susah. Jadi orang susah pun dapat RM30. Terima kasih bagi saya RM30. Saya tak ada duit, dah lama dah asyik makan nasi dengan kicap, nasi dengan telur. Jadi RM30 ni boleh dah beli sardin. Alhamdulillah, bersyukur. Dia bersyukur. Dia pun beli sardin, masak nasi bagi anak dia makan. Dah ada makanan, dia kata apa? Mak, bersyukurnya dah lama tak makan ikan sardin, nasi makan bulu ayam je. Kan? Hari ni makan ikan sardin seronoknya. Dia pun pernah menikmati seronok peluk mak dia. Lepas tu ada lebih-lebih apa? Ikan sardin tu, nasi tu dia beri pada kucing. Kucing pun cakap apa? Miau, alhamdulillah, makasih kucing. Jadi kucing pun bersyukur. Itulah dipanggil memanjang-manjangkan kesyukuran. Jadi kesyukuran sebenar dan tindakan memanjang-manjangkan kesyukuran supaya orang lain bersyukur seperti mana kita bersyukur. Jadi tersebarlah kasih sayang ke seluruh alam. Okey, faham kan? Jadi rasai belum kasih sayang Tuhan? Okey, jadi bila rasai kasih sayang Tuhan, maka kita kena membalas kasih sayang Tuhan. Seperti mana Al-Quran Tuhan sebut, berbuatlah baik seperti mana Tuhan telah buat baik kepada kamu. Berbuatlah baik sebenarnya Tuhan telah buat baik kepada kamu. Maka kita kena berbuat baik pada orang lain, pada diri, supaya semua orang dapat rasa kebaikan tu. Okey, saya tanya awak, nak berbuat baik yang pertama, buat baik dengan siapa? Nak buat baik dengan siapa dulu? Tuhan kata buatlah baik kepada makhluk. Okey, jadi makhluk yang paling dekat dengan diri kita siapa? Makhluk apa dekat dengan diri kita? Ya, diri kita sendiri. Diri kita kan makhluk. Maka berbuat baiklah dengan pemikiran kita. Fikir yang baik-baik, fikir yang positif, tambahkan ilmu, pengetahuan dan kemahiran. Itulah buat baik. Buat baik pada diri kita ni. Diri kita ni ada 3 sahabat baik. Yang pertama dipanggil sahabat baik pemikiran. Ni sahabat awak ni, yang daripada dalam perut ibu sampai lahir, sampai nak mati ni tak berpisah dengan awak. Susah senang yang kita, yang beri kita idea, beri kita ilham, menyelesaikan masalah, menenangkan diri ni pemikiran. Angkat tangan, cakap apa? Alhamdulillah, sebut. Ketuk kepala, terima kasih pemikiran. Terima kasih sahabat sejati yang sentiasa bersama dengan aku, susah dan senang. Tetapi pemikiran, aku minta maaf. Kadang-kadang aku fikir berlebihan, rasa dengki dengan orang tua orang ini, overthinking, sampai sakit tak boleh tidur. Minta maaf wahai sahabat. Minta maaf bagai pemikiran. Nampak Jadi sahabat kita yang pertama adalah pemikiran. Jaga pemikiran awak. Jangan penatkan dia sangat-sangat. Jangan stres, jangan fikir negatif, jangan overthinking, jangan simpan dendam, jangan adu domba orang lain, tak boleh. Kan? Hidup kita ni fana. Apa maksud hidup ni fana? Dunia ni fana. Apa maksud dunia ni fana? Dunia fana maksud tak kekal. Semua benda tak kekal. Seluruh langit dan bumi ni milik Tuhan. Dan tidak ada suatu yang kekal yang melainkan zat Tuhan je kekal. Dunia ni fana. Jadi semua benda akan hilang pada kita. Keluarga kita pun akan pergi, adik-beradik kita pun akan pergi, memori kita pun akan pergi, rumah kita pun akan pergi. Termasuklah konflik, pergaduhan, adu domba, benci orang itu, benci orang ini, musuh orang ini, musuh orang itu. Itu pun akan hilang. Semua tu fana. Hilang. Jadi hidup ni jangan terlalu serius-serius lah. Jangan terlalu fikir-fikir, merosakkan orang tu, halang orang tu, marah orang tu, benci orang tu berlebihan. Santai-santai sajalah. Yang penting kita buat baik, teruskan kebaikan, rasakan semua orang kebaikan kita. Sampai satu masa kita pun kembali kepada Tuhan. Jelas kan? Sebab tu dia katakan dunia ni permainan. Permainan ini maksud kita tak faham. Kita faham kita dipermainkan. Jadi tugas kita ialah buat baik, membalas kebaikan Tuhan, bawa kasih sayang dan buat baik. Sebab Tuhan tu maha baik. Okey, nampak Jadi yang pertama adalah rasai kasih sayang Tuhan.
Dah rasa belum? Dia kadang-kadang ada orang rasa cepat, ada orang rasa lambat, duduk, renung, rasa bersyukur, rasai bersyukur. Okey, bila dah rasa kasih sayang Tuhan, kita tahu apa tu kita dilahir, tujuan kita dilahir ke dunia ini, kita kena sedar bahawa kita kena buat baik sebab Tuhan telah buat baik pada kita. Maka kita kena sayang orang, kita kena balikkan kasih sayang Tuhan tu. Okey, jadi yang pertama kita kena sayang siapa? Diri kita sendiri. Jadi jangan jaga pemikiran kita, jangan stres, jangan dapat depression, jangan dapat anxiety, jangan overthinking, tidur cukup. Sebab bila pemikiran kita tenang, maka hidup kita pun tenang. Kalau pemikiran kita sihat, maka kita boleh sihatkan orang lain. Dan dalam dunia hari ini ramai orang dapat depression, anxiety, terperangkaplah PTSD, terperangkap berdendam kesumat, benci orang tu sampai menggigil-gigil badan, menyumpah serana, tak boleh tidur malam, dah sedap pagi berdoakan keburukan orang lain. Kesian kat dia. Semua tu fana. Kan? Buat baik dan nikmati kehidupan, kerana hidup ni hanya sementara. Jadi sebab hidup ni sementara, kita kena menikmati dengan cara berbuat baik, berbuat baik hati dengan hati tenang. Sebab berbuat baik itu adalah sifat Tuhan. Okey, jelas sebab ada orang tu dia terlalu adu domba, bermusuh-musuhan, silap sikit nak kesumat. Ada tak orang kat situ ada? Tak boleh tu. Jangan tengok orang lain lah, tengok diri sendiri. Saya tengok diri saya. Kan? Okey, jelas Okey, jadi begitu je perasaan kita, jaga perasaan kita. Jangan terlalu susah hati. Jangan terlalu risau berlebihan. Sebab itulah hidup ini, jangan bila kita menyesal pada lepas, kita rasa kita teruk, orang buat kita teruk, kita rasa keluarga kita broken, mak ayah kita bercerai berai, orang kata kita banyak dosa, kita menyesalkan benda lepas, maka kita akan dapat depression. Depression adalah penyesalan kepada benda-benda lepas yang dia rasa teruk, sebab hidup dia banyak rasa teruk dan dia terlekat dalam kehidupan tu. Jadi jangan menyesal benda lepas lah. Benda lepas ni past is a past. Dan dunia ini satu benda yang tak mungkin boleh patah balik, yang tak boleh kita ambil balik ialah masa. Seperti Tuhan bersumpah demi masa. Sebab itu tak kisahlah apa yang awak buat, tak kisahlah apa yang berlaku, tak kisahlah apa kisah silam awak, maka past is the past. Awak mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik, masa lepas tak boleh diulang. Awak mati hidup balik, mati hidup balik, menangis meraung, mati hidup balik, masa benda yang berlaku tetap berlaku. Masa tak boleh patah balik. Jadi walaupun awak buat salah besar mana pun, awak bunuh orang ke, awak rogol orang ke, siapa-siapa pernah rogol orang? Kan? Tapi banyak terapi sahaja tu dia duduk penjara tau, macam-macam Awak bunuh orang ke, awak rogol orang ke, awak fitnah orang ke, awak dosa berzina ke, setinggi awak adu domba orang ke, awak buat jahat ke, dosa awak setinggi langit ke, past is the past. Masa tak boleh patah balik. Jangan menyesal lama-lama, jangan meraung lagi, hanya sedari, tak buat lagi dan nikmati hidup hari ini. Nikmati hidup hari ini. Sebab tu antara satu masalah kenapa penahan darah tak boleh pulih ialah kerana terperangkap dalam masa lepas. Terperangkap dalam masa berdosa. Tak boleh. Dalam psikologi, kita tak boleh terperangkap dalam dosa lama-lama. Bila terperangkap dalam dosa, kita rasa teruk, rasa tak berguna, rasa orang tak sayangi kita, maka bakat kita hilang, potensi kita hilang, kebolehan kita hilang, skill kita hilang, maka kita akan merosot. Jadi jangan terperangkap dalam dosa, pas lepas, maka kita mesti duduk dalam pengampunan. Saya tanya awak, kenapa Tuhan cipta dosa? Kenapa Tuhan bagi awak rasa berdosa? Pandang tadi apa? Tuhan Maha Kasih Sayang mencipta dosa sebab kasih sayang. Supaya bila awak rasa berdosa, awak buat dosa, awak rasa berdosa, maka awak mohon pengampunan. Bila awak mohon pengampunan, maka Tuhan akan beri awak pengampunan. Maka awak merasa terampun, maka rasalah kasih sayang Tuhan. Maka Tuhan cipta dosa untuk pengampunan.
Sebab tu orang yang rasa berdosa, please mesti jumpa pengampunan. Barulah lingkaran kasih sayang Tuhan lengkap. Orang yang rasa berdosa tak jumpa rasa pengampunan Tuhan, tak jumpa kasih sayang Tuhan, tak lengkap tu. Hidup sengsara tu, kesakitan tu. Cukuplah rasa berdosa, rasalah diampuni, nikmati hidup, jadi baik. Pergilah makan durian, pergilah bercinta, makan musangking, pergilah melancong, pergilah Podison. Kan? Asyik Podison. Perabatan lain tak? Okey, jelas kan? Okey. Sebab itu kita kena memahami. Okey, dari satu, kenapa orang dapat anxiety? Orang dapat anxiety kerana bimbang tentang masa hadapan, takut dengan masa hadapan, risau apa orang cakap dengan dia, nanti orang tu kata apa, orang ni kata apa. Jadi dia cuba memenuhi apa kanda orang tapi tak dapat memenuhi. Dia cuba memenuhi lagi tapi tak dapat memenuhi. Dan lama dia stres dan tension dan dia risau dan dapat anxiety. Ataupun takut dengan bos, pergi office takut dengan bos, pergi office takut orang kata, bully. Ataupun kesan lepas awak pernah dengan ketakutan. Nah, maka awak akan bela ketakutan, pelihara ketakutan, lama dapat anxiety. Sebab tu anxiety ini berpunca daripada ketakutan dan kerisauan yang tak terkawal. Dan akhirnya kemuncak anxiety ialah awak akan rasa apa? Rasa nak mati. Sebab kemuncak kepada ketakutan ialah takut mati. Lepas tu kalau berdentum guruh kat langit berapa, habislah aku mati, habislah anak mati, habislah anak mati, habislah semua mati. Sebab tu orang anxiety ni, sorry to say, dia kadang trigger kepada kematian. Macam kawan saya tu engineer JKR, dia tahun 70-an kena anxiety. Nampak van jenazah je menggeletar. Tapi orang dulu tak faham kan, dia kata badi manyat. Bukan badi manyat, anxiety. Sebab tu kalau awak ada kena anxiety, awak dengar berita orang tu mati, orang kampung mati, orang sebelah mati, terus awak dah mentak susah hati dah. Sebab tu dalam idea mindset, kalau ada orang mati, kawan-kawan mati, saudara mati, jangan pergi. Awak pergi duduk pada Yasin, awak akan kena anxiety, panic attack di situ juga. Ataupun balik terus kena. Jadi awak sedekah Fatihah daripada jauh je lah. Kalau datang tu bila semua selesai baru datang salam, memberi sokongan pada yang hidup. Kecuali awak betul-betul kuat. Okey, ingat tadi? Okey, sebab itu orang anxiety, dia bimbang ini, takut ini, 99% apa yang dia takut tu tak pernah berlaku pun. Jadi ketakutan tu hanya dalam pemikiran. Dia bina ketakutan, dia expert ketakutan, masuk dalam orang saraf sendiri, hidup dia penuh dengan ketakutan dan andaian benda buruk berlaku. Tapi benda buruk tu 99% tak pernah berlaku pun. Tapi dia berlaku hanya dalam pemikiran. Jelas kan? Okey, itulah yang berlaku jika kita tak sayangkan 3 sahabat baik kita. Yang pertama apa? Pemikiran. Yang kedua, perasaan kita. Jaga perasaan awak. Yang ketiga, tingkah laku ataupun jasad. Jadi kita kena jaga jasad kita. Kita ada berapa jasad? Awak tak baca matematik Baca kalkulator. Kita kena berapa jasad? 1 jasad. Aduh, bila tu pun susah jawab. Kita ada berapa roh? Kita hanya ada 1 jasad dan 1 roh. Jika badan kita rosak, kaki kita terputus, tangan kita terputus, boleh ganti tak? Tak boleh. Kalau ganti pun tak sama. Rambut botak boleh ganti tak? Boleh, pergi tanam rambut. Tapi tak sama. Orang tanam rambut ni, satu benda pantau ni, jangan siapa-siapa tarik rambut dia. Dah cabut. Sebab benda tu baru tanam. Tuan ada tanam rambut? Okey Okey. Sebab itu zaman sekarang ni banyak budak-budak remaja, anak-anak kita naik motor, laju-laju, buat Superman, jatuh, luka, patah kaki, naik lagi, merempit lagi, jatuh. Oh tak. Nanti saya masuk dalam YouTube boleh tengok YouTube dengan saya potong-potong masuk dalam TikTok Okey, lepas tu cedera lagi, luka lagi, tak serit.
maka dia pun naik lagi motor, jatuh motor, hisap rokok, hisap vape. Orang kata vape tu rosakkan, baru dihisap lagi. Kenapa dia buat? Begitu. Sebab tak sayang diri dia. Sebab tak rasa kasih sayang Tuhan. Dia tak sayangin diri dia. Kenapa budak-budak kita, anak-anak kita ambil dadah, injekkan badan dia, walaupun tahu kempen dadah tu membahaya. Hisap ganja, lepas tu ambil vape, ambil syabu, ambil ekstasi, ambil dadah-dadah sintetik sampai rosak pemikiran sebagainya. Sebab apa dia buat begitu? Kenapa anak-anak kita merosakkan diri? Punca dia ialah dia tidak sayangkan diri dia. Sebab dia tak sayang, dia tak rasa kasih Tuhan tu. Tapi dia tak sayangkan diri dia. Jadi dia rosakkan dia sendiri. Okey, saya tanya awak, kenapa dia tak sayangkan diri dia? Sebab dia tak sayangkan diri dia. Sebab kita tak pernah didik anak-anak kita, remaja kita sayangi diri. Kita tak pernah didik, kita abaikan. Kita sibuk sayangi Tuhan, sayangi Rasul, sayangi ibu bapa, sayangi cikgu. Semua benda dia suruh sayang. Sayangi sungai. Tak salah, sayangilah Tuhan. Tak salah, sayangilah Nabi, sayangilah Rasul, sayangilah ibu bapa, sayangilah sungai. Tak salah, tapi mana sayangi diri? Mana I learn myself? Tak ada. Daripada kecil-kecil tadika kita tak pernah ajar dia menyayangi diri, menghargai diri, menerima diri, bangga dengan diri dia, sayangi mata dia, terima diri walaupun dia pendek, terima diri dia walaupun dia hitam, menerima diri kita walaupun tak sempurna. Itulah I learn myself. Jadi dia rosakkan diri kita. Dan sorry to say, dekat silibus kemas tadika, budak-budak 4-5 tahun pun tak ada silibus I learn myself. Tak ada silibus tu. Kat sekolah rendah pun tak ada silibus I learn myself. Sebab tu kita kena ajar dia menyayangi diri dia, dia rasa diri dia bahagia, dan dia takkan rosakkan diri dia, dia akan majukan diri dia. Sebab kita hanya ada satu roh dan satu jasad. Okey, nampak dekat dunia ni ada satu orang je, ada 9 nyawa. Siapa? Catwoman. Awak tak tengok cerita Catwoman jangan mati hidup balik. Mati hidup balik. Ya? Ataupun kita dengan kucing. Kucing ni kita kasi 9 nyawa bukan apa. Kucing ni adalah satu tidak balas respon elastik. Dia jatuh daripada bangunan 4 tingkat, dia akan memusingkan badan dia, dia akan jatuh dengan 4 kaki. Sebab tu tak mati. Manusia tak ada elastik tu. Jatuhlah ke mana pun, memang pecah kepala. Kucing dia boleh balance. Ya? Sebab tu nyawa dia sihat. Tapi kena langgar kereta mati juga. Okey, jelaskan Jadi kita kena ajar untuk sayangi diri. Untuk sayangi diri ada banyak model. Saya ada model I learn myself. Ya? Tapi saya tak sebab kita. Yang pertama ialah bagaimana kita untuk sayangi diri. Yang pertama ialah kita kena sayangi pemikiran, perasaan dan jasad kita. Kita kena sayang diri kita. Sebab diri kita tak nak galang gantinya. Saya tanya awak, apa kereta yang paling mahal hanya dalam imajinasi? Kalau awak dapat, awak nak beli? Awak nak kereta apa? Kereta apa? Sebutlah, dah sebut nama kereta pun awak tak takut. Ferrari. Warna apa? Merah. Okey, Ferrari warna merah. Berapa harga dia? Katalah 2 juta, 3 juta. Awak dah akhirnya awak berjaya dapat Ferrari warna merah harga 3 juta. Mahal tak harga tu? Awak hargai tak Ferrari tu? Hargai. Jadi macam mana awak hargai dia? Awak akan letak dalam garaj, sebab awak bayar sendiri, awak beli sendiri, awak korbankan awak punya pendapatan, awak dapat beli Ferrari. Lalu bila dapat bonggol, awak laju ke perlahan? Perlahan. Bila kena apa, awak lap, awak basuh kan? Awak pastikan tak kena cahaya matahari banyak. Awak bawa pelan-pelan, awak seronok. Sebab apa awak jaga Ferrari awak? Sebab awak sayang. Sebab awak sayang, awak hargai dia. Okey, saya tanya awak, sebab harga dia mahal 3 juta. Jadi saya tanya awak, berapa harga otak awak? Nanti mahal. Tak ada nilai? Tak ada nilai. Kalau awak nak beli otak awak dengan harga 10 juta, bagi tak? Kenapa tak bagi 10 juta tu? Dia nak otak ni. Nanti tak ada otak.
Okey. Dan awak kena sedar satu benda, otak awak lebih bernilai daripada Ferrari. Harga dia tak ternilai. Orang bagi 1 juta pun kita takkan bagi otak kita. Sebab dia otak kita. Kalau awak bagi, awak tak ada otak lagi. Apa? Kita dapat sebab kita dapat percuma kan. Ya. Pandai ada otak. Sebab tu kita kena ajar anak-anak kita, kena ajar generasi kita mula daripada tadika umur 2-3 tahun sampai suruh sebenarnya sayangi diri, hargai diri kita. Kita hanya ada satu nyawa, satu roh. Satu nyawa, satu jasad. Apabila nyawa kita keluar dari jasad, kita akan kembali lagi. Itu semua kerja Tuhan. Apabila badan kita rosak, badan kita menagih dada, tangan kita putus, jantung kita rosak, maka dia tak ada galang gantinya. So kita kena hargai dan pelihara supaya kita sihat dan terus jadi baik dan boleh bawa baik kepada alam dan orang lain. Okay, faham Okey, sebab tu kalau orang tanya kenapa orang menagih dada, kenapa tak boleh menagih dada, ada kata keluarga, faktor kawan dan sebagainya, itu betul. Tapi paling utama ialah kerana dia tidak menyayangi diri sendiri. Dan faktor utama juga ialah kerana parenting, iaitu dia tidak dapat merasai kasih sayang dalam family. Social dipanggil emosi attachment dengan physical attachment. Apa beza physical dengan emosi attachment? Physical attachment, kita boleh gosok anak kita, kita boleh peluk dia, kita boleh timang dia, timang, lambung, sambung. Lambung, sambung. Lambung, lepas. Jatuh anak, pepek, mati. Kenapa lepas? Sebab game pelekat dia jatuh. Jadi kalau awak lambung anak, game pelekat jatuh, kena buat keputusan. Nak selamatkan game pelekat ke nak selamatkan anak? Anak kan game pelekat? Anak, game pelekat dia. Jangan peduli, anak dia penting. Jangan tak pandai buat keputusan. Kita kena pandai buat keputusan. Orang nak ambil gambar ke, nak biara ke, hal dia. Yang penting anak kita selamat. Sebab tu kita kena tahu buat decision dalam kehidupan kita. Okey, jelas Okey, jadi kita kena belajar sayangi diri kita sendiri. Dan untuk sayangi diri kita sendiri dalam modi I love myself, yang pertama ialah kita mesti menerima diri kita seadanya. Kita mesti terima diri kita seadanya. Sebab apa kita terima diri kita seadanya? Sebab Tuhan terima diri kita seadanya. Tuhan tak pernah pilih kasih. Kita gemuk, Tuhan sayang. Kita kurus, Tuhan sayang. Hidung kita penyek kepada Tuhan sayang. Kita sakit kepada Tuhan sayang. Kita sihat kepada Tuhan sayang. Kita ada janggut kepada Tuhan sayang. Kita tak ada janggut kepada Tuhan sayang. Kita keluarga pecah belah kepada Tuhan sayang. Kita orang kaya kepada Tuhan sayang. Tuhan tak pernah pilih kasih. Tuhan tak pernah pilih kasih. Buktinya apa? Semua orang dapat udara yang sama. Setiap orang bangun tidur, matahari pancar waktu pagi, matahari pancar kepada semua orang. Matahari pergi kepada semua rumah. Matahari tak pilih kasih. Nak pergi rumah awak, rumah tu tak nak pergi. Pergi rumah Ali, rumah Abu, tak nak pergi. Rumah lain tak nak pergi. Tak, Tuhan Maha faham, Tuhan Maha adil. Tuhan adalah apa dipanggil kasih sayang tanpa syarat. Tuhan tak pernah pilih kasih. Sebab itu jika awak nak merasai kasih sayang Tuhan, duduk pada titik bertemu titik. Yang pertama ialah rasai kasih sayang tanpa syarat. Rasai kasih sayang. Please rasai kasih sayang Tuhan pada diri. Please rasai kasih sayang Tuhan terhadap urat saraf sendi kita. Please applykan kasih sayang tanpa syarat. Maksudnya apa? Terima diri kita seadanya. Terima dulu. Kita gemuk pun alhamdulillah, kita kurus pun alhamdulillah, kita sakit pun alhamdulillah. Alhamdulillah sakit dan saya masih boleh ambil ubat. Alhamdulillah saya ambil ubat. Nasib baik saya tak masuk hospital. Nasib baik saya, alhamdulillah saya masuk hospital, saya tak terlantar. Alhamdulillah saya tak terlantar tapi masih boleh berjalan berpapah, tak pakai pampers. Alhamdulillah pakai pampers tapi saya masih hidup. Masih boleh sembuh. Jadi bersyukurlah. Jadi bila kita syukur dapat 10 sen,
maka Tuhan akan beri kita RM1. Bila kita syukur dengan RM1, Tuhan akan beri kita RM100. Bila syukur RM100, Tuhan akan beri kita RM1,000. Dan akhirnya kita sedar kita dapat RM1,000 kerana bersyukur dengan RM1. Sebab tu hidup ni adalah merasai kasih sayang Tuhan dan bersyukur dan menikmati dan bersyukur menikmati. Nanti Tuhan akan cantikkan awak, Tuhan akan kuruskan awak, Tuhan akan jadikan jiwa awak tenang, seronok, awak damai. Dia bermula dengan merasai kasih sayang Tuhan, menerima dan bersyukur. Jadi jangan protes banyak-banyak. Ya. Protes banyak-banyak tak bagus. Tengok yang artis Indonesia tu, apa nama tu? Yang dia pergi operate leher tu apa nama? Lucinta kan? Lucinta ni dia macam transgender sikit lah. Dia cantik tapi dia tak puas hati dengan suara dia garau, suara macam lelaki. Dia pun pergi operate, lepas tu suara dia lagi garau. Lepas tu dia operate lagi darah ni. Lepas tu suara dia jadi perempuan tak? Tak, suara tetap suara asal jadi garau. Sebab tu dalam method sains, dalam fisiologi sebenarnya ada satu benda yang tak boleh diubah adalah suara. Suara tak boleh diubah. Sebab tu dalam frekuensi sekarang ni manusia menggunakan suara untuk detect. Jadi kalau awak nak beli Mercedes baru, ada Mercedes, nak buka pintu sebut apa? Buka pintu. Dia buka. Tutup pintu, masuk, tutup pintu, dia tutup. Start, dia start. Meletup, habis apa? Jadi dia detect dengan suara. Sama macam Piramli buat, pintu gua boleh buka. Piramli sebut apa? Nation, mata gaji, tapi dia siapa-siapa pun boleh kan, dia tak detect suara kita. Sebab tu suara adalah frekuensi. Suara itu adalah keesaan diri. Setiap orang yang satu suara saja. Tidak ada manusia yang sama suara dengan kita. Walaupun ya, boleh. Walaupun awak ada 100 kawan, 1000 kawan, kalau satu orang tu kawan awak telefon awak kenal tak suara dia? Kenal. Suara tak boleh diubah. Suara esa. Satu orang, satu suara saja. Suara tak boleh ditiru. Dia adalah satu frekuensi yang menetapkan diri karakter DNA seseorang. Jadi terimalah suara awak tu. Tak payahlah ubah suara orang lain. Kan? Sebab tu yang apa, kalau yang banyak-banyak tu dari segi biologi, mereka sebenarnya tak boleh pindah suara. Tapi sebab dia jadi perempuan, dia hanya mengeluarkan suara dalam dia. Contohnya kalau datang apa Muhammad apa? Ni Muhammad Askaran apa ni? Datang Muhammad Askaran, dia jadi perempuan, dia kata apa? Abang, peluk. Jadi kalau tiba-tiba lalu tikus, cakap apa? Boy. Maka keluarlah suara original kita. Jadi maksudnya ialah kita kena menghargai diri kita. Sebab tu dalam alam asal, yang pertama ialah terimalah diri kita seadanya. Sebab tanpa pilih kasih, tanpa protes, tanpa amarah. Daripada situ nanti daripada 10 sen naik RM1, RM1 naik RM10, RM10 naik RM100, RM100 dia RM1000, dan kita dapat RM1000 yang akan mensyukuri yang 10 sen. Lepas tu kita kena ajar I love myself, terima diri. Dan kita kena terima diri kita seadanya. Sebab Tuhan terima diri kita seadanya. Tuhan cipta kita, Tuhan yang maha sempurna mencipta kita dengan kesempurnaannya. Maka diri kita mesti sempurna. Mustahil yang maha sempurna mencipta kita tak sempurna. Sebab tu dia katakan manusia itu adalah sebaik-baik kejadian. Kesempurnaan jiwa tu. Tapi jiwa kita tak sempurna, tapi menuju kesempurnaan. Tapi tetap tak sempurna, tapi menuju kesempurnaan dan menerima ketidaksempurnaan itu, menuju kesempurnaan dan menerima ketidaksempurnaan itu. Itulah sempurna. Maksudnya sentiasa buat baik, sentiasa jadi baik. Bagi Tuhan yang sempurna dah tu. Okey, jelas kan? Ya. Okey. Jadi untuk duduk pada kasih sayang Tuhan, yang pertama please, awak mesti rasai kasih sayang tanpa syarat. Nantilah baru nanti awak dapat titik temu titik, hati awak tenang, hidup awak seronok, dapat bimbingan Tuhan. Tuhan akan bagi ilham daripada lubuk hati kita. Darah tinggi, kecil manis, resah, stres akan hilang.
Jadi jumpalah klien awak, walaupun dia sakit, terima tanpa syarat. Walaupun dia India ke China ke, terima tanpa syarat. Dia orang kaya ke orang miskin ke, layan dia sebagai manusia, terima tanpa syarat. Jika awak boleh apply terima tanpa syarat klien awak, tanpa pilih bulu, tanpa pilih agama, tanpa pilih kaum, tanpa pilih latar belakang, awak duduk dalam titik Tuhan. Titik Tuhan itulah sifat Tuhan yang sebenar-benarnya. Rasai, nanti kita akan rasa satu getaran dari diri kita. Hidup ni nikmat. Kalau tak, awak tak dapat. Kalau tak dapat, awak tak rasa nikmat itu. Boleh, tak salah. Kalau awak nak pilih-pilih kasih, boleh. Itu level kepahaman. Oh, Tuhan sayang ini. Oh, Tuhan tak sayang ini. Oh, Tuhan redha ini. Oh, Tuhan tak redha ini. Oh, Tuhan suka itu. Tuhan tak suka ini. Boleh, no problem. Tapi hidup awak tak aman. Awak akan bersangka-sangka dengan orang lain. Awak akan tak tenang. Awak akan cari benda-benda negatif. Tak suka orang tu, tak suka orang ni. Bermusuh orang tu, bermusuh orang ni. Nak berperang orang tu, berperang orang ni. Sangka orang tu jahat, sangka orang ni jahat. Hidup awak tak aman. Hati awak tak tenang. Jiwa resah gelisah tu. Sebab itu bukan kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan adalah tanpa syarat. Tuhan lahirkan kita tanpa syarat. Dan Tuhan terima kita tanpa syarat. Tuhan alihkan matahari ke alam ini, dan matahari itu mengalir ke semua rumah. Setiap orang kena matahari tanpa syarat. Kita lahir ke dunia ini, setiap orang dapat udara. Udara itu Tuhan bagi pada semua tanpa syarat. Ali dapat udara, Ahmad pun dapat udara, Akal dapat udara, Raju pun dapat udara. Alam ni Tuhan jadikan untuk semua orang tanpa syarat. Apa yang membezakan dia? Apa yang membezakan dia? Yang membezakan adalah kejiwaan kita. Sebab Tuhan sebut banyak kali Al-Quran. Demi jiwa dan penyempurnaan, demi jiwa dan penyempurnaan. Maksudnya setiap orang dapat matahari yang sama, udara yang sama, otak yang sama. Macam mana kita mengolah, bagaimana kita mensyukuri, bagaimana kita berperasaan, bagaimana kita berfikir, bagaimana kita respon, bertindak balas, bertindak. Itu membezakan si kaya dan si miskin, si tenang dan si gelisah, si berjaya dan si gagal. Bukan sebab Tuhan. Sebab Tuhan lah kekuasaan dia. Tapi sebab dan akibat diri kita. Okey, jelas Boleh kan? Otak awak dengan otak dia sama tak? Sama. Otak awak dengan otak dia sama tak? Sama. Otak Ali dengan otak Akau sama tak? Sama. Otak Akau dengan otak Raju sama tak? Sama. Tuhan tak pernah pilih kasih. Bagi Akau otak grade A, bagi Abu otak grade B, tak ada. Semua orang Tuhan bagi sama. Macam mana kita mengolah otak kita, mensyukuri, menggunakan, itu yang membezakan. Itu kita kena ajar diri kita. Okey, jelas kan? Okey, berapa berat otak kita? Awak ni ada otak ke tak? Berapa berat otak kita? Otak bagi sains ni. Berat otak kita adalah lebih kurang 400 gram. Awak ni otak kita bukan 400 gram. Kau sama je. Okey, otak kau dia rasa. Okey, apa warna otak kita? Pandai. Warna otak kita ialah merah kepimpingan. Tak percaya, ambil kawan awak, belah. Ataupun merah jambu, merah kepimpingan. Dia ada otak kanan. Lawak lah ni. Okey, jelaskan. Okey, untuk elemen yang ketiga, yang dua ialah kita kena menerima bakat dan kebolehan diri kita seadanya. Terima dulu. Jangan banyak sangat rendah diri. Ramai masyarakat kita suka rendah diri. Okay? Dia tak pandai sains, dia tak pandai matematik, dia tak pandai main bola, dia tak pandai main bowling, dia tak pandai make up, dia tak pandai menyanyi, suara tak sedap. Siapa rasa dia suara dia tak sedap? Ada? Terima tak suara awak tak sedap? Terimalah. Suara awak tak sedap. Kan? Awak macam mana? Memang tak sedap? Kan? Siapa rasa dia punya masalah? Terimalah punya masalah. Terima dulu. Kan? Jadi kalau awak suara awak tak sedap, awak ada masalah, awak kena buat apa? Awak kena menyanyi. Nanti awak akan sedar satu benda, bahawa suara awak lebih teruk daripada masalah awak.
Ini menikmati lah. Okey. Jadi kita kena terima diri kita sebab kita kena tahu Tuhan itu maha kaya. Tuhan itu maha kaya dan Tuhan menjadikan kita untuk mensyukuri dan melengkapkan maha kaya dia. Maksudnya, kalau awak tak pandai main bowling, awak pandai main badminton. Awak tak pandai make up, tapi awak pandai menjahit. Awak tak pandai menyanyi, tapi pandai masak. Awak tak pandai masak, tapi pandai makan. Terimalah. Sebab tu I love myself adalah menerima diri walaupun tak sempurna, mencintai dan menikmatinya. Itulah kesyukuran dan balikkan kepada Tuhan. Sebab tu kalau awak sedar betul-betul, dunia ni syurga. Dunia ni syurga. Syurga dunia. Syurga akhirat tu Tuhan punya kerja. Tak perlu tuntut banyak-banyak tu Tuhan punya kerja. Kita tak boleh campur urusan Tuhan walaupun satu darah. Kunci dia ialah kalau Islam dipanggil la haula wala quwwata illa billah. Yang penting kita tahu hari ini saat ini kita tenang, hari ini saat ini kita happy, gembira, rasai kasih sayang Tuhan buat baik. Kita buat kita tenang, kita buat kita happy, kita buat kita tenang, kita buat kita happy, kita seronok, kita bahagia apa pekerjaan kita. Siapa klien kita jumpa, kita apa-apa tugas kita, pergi office mana, pergi kampung mana, kita seronok, kita bahagia, rasa itu. Dan syurga akhirat tu Tuhan punya kerja. Kita tak boleh campur walaupun satu zarah. Tapi masalahnya kita tak jumpa kegembiraan, kebahagiaan tu, kita tak jumpa syurga kita. Kita tak jumpa syurga kita sebab kita tak merasai kasih sayang Tuhan, kita tak menyayangi diri kita sendiri, kita tak terima tanpa syarat. Okey, jelas kan? Okey. Dan jadi kita terima diri kita. Jadi bila kita terima diri kita, fizikal dan bakat, maka I love myself yang ketiga ialah menerima diri walaupun tak sempurna. Menerima diri walaupun tak sempurna. Maka lahirlah ayat daripada perkataan diri kita. Walaupun saya hitam, tapi saya cantik, manis. Walaupun saya gemuk, tapi saya comel, pandai bercakap. Ramai orang minta nasihat pada saya. Walaupun hidung saya penyek, tapi saya ialah pendapat. Apa betul lah contoh dia? Betul lah tu. Walaupun hidung saya pendek, tapi saya tetap boleh bernafas. Walaupun saya tak belajar tinggi, tapi saya terberjaya. Walaupun keluarga saya bercerai, tapi saya bahagia. Walaupun isteri saya tak cantik, tapi pandai masak. Walaupun jadi kita menikmati hidup ni. Sebab itu kita ingat satu benda, orang yang mencari kesempurnaan, menuntut kesempurnaan, dia tak akan jumpa apa-apa melainkan frust, sakit hati dan kekecewaan. Kesempurnaan tak wujud kat dunia ni. Yang ada adalah menerima dan menikmati dan mensyukuri dan jadikan dia baik. Macam awak lah dengan suami awak tu. Suami awak sempurna ke tak? Mana tak sifat buruk dia? Ni yang lelaki ni, isteri awak tu sempurna tak? Nak tak awak cari lebih cantik daripada dia? Tak sempurna. Kalau tak sempurna, tapi kalau awak menuntut kesempurnaan, awak cari kesempurnaan, menuntut kesempurnaan, awak tak akan dapat apa-apa melainkan frustration, marah, kekecewaan, mengamuk. Kesempurnaan tu tak boleh dicari, dia hanya disedari dan dibina bersama-sama. Baru dia wujud. Macam lelaki, kan? Saya ada satu klien, siar dia. Saya jarang buat session, tapi kalau kesian saya buat lah ya. Dia, suami dia nak kahwin lagi 2 minggu. Suami dia nak kahwin lagi 1 minggu, kan? Dia kata dia bahagia selama ni. Tiba-tiba suami dia nak kahwin. Suami dia tu hafiz Al-Quran. Kan? Orang agama ni bukan cakap lah, sometimes tu fikir nak kahwin je kan? Jangan fikirkan kahwin, fikir bahagia lah kan? Fikir
kesian. Kan dia tunjuk saya gambar dengan dia. Ini pro gambar saya dengan bakal madu saya, walaupun saya senyum, hati saya menderita, saya menangis. Dia tanya kat isteri dia, kat suami dia, kenapa abang nak kahwin lagi? Suami dia kata, tengok orang poligami teringin nak poligami. Suami dia kata tu. Tapi dia jenis perempuan baik kan. Jadi dia sebab salah, tapi dia kata dia dah mula sedih, malam-malam menangis apa sebab. Kemudian kadang-kadang dia rasa dia tak boleh tidur malam. Jadi dia punya psikologikal dia terganggu. Emosi terganggu. Agama menyakitkan hati orang tak boleh. Tambah pula menyakitkan hati isteri tak boleh tu. Kifarah datang tu. Kifarah tu maksudnya perbahasan jihad tu. Nanti hati awak pun tak tenang tu. Nanti resah-resah datang tu. Jadi hidup baik-baik lah kan. Kalau kita suami, kita nak isteri kita cantik macam siapa? Awak nak suami isteri awak cantik macam siapa? Kalau suami. Awak ni tak ada idola yang cantik ke? Awak laki. Awak nak cantik macam apa? Laki awak. Awak apa? Dia setia semua. Masya Allah. Kami tak membayangkan orang. Katalah awak nak, siapa yang paling cantik sekarang ni? Seri. Okey, katalah. Contohlah awak kahwin dengan isteri awak dapat hadi kan. Awak pun ingin isteri macam Aida Jebat. Awak pun kahwin dengan Aida Jebat. Kan? Tak apalah, awak tak suka, suami awak suka. Awak berkahwin dengan Aida Jebat. Tapi lepas kahwin dengan Aida Jebat, awak kena sedar bahawa ada orang lebih cantik daripada Aida Jebat. Awak kahwin dengan orang tu, lama-lama awak akan sedar ada orang lain yang lebih cantik daripada orang itu. Akhirnya awak sedar orang yang tercantik awak kahwin tu, ada orang yang lebih cantik, yang lebih memuaskan nafsu awak akan kahwin lagi. Dan akhirnya awak lupa menikmati satu, iaitu kebahagiaan, keseronokan, kasih sayang, menikmati kesetiaan. Awak hilang tu. Tak ada tu. Ya? Saya pergi dekat Indonesia, dekat Jogja. Saya pergi melawat satu istana Raja Hindu Jogja. Siapa pergi Jogja? Kan? Pergi tengok. Dia ada satu kolam. Saya tembak orang tu kolam. Kolam tu ialah tempat Raja-Raja Hindu Jogja dulu lah. Dia ada gundik, dalam 99 gundik lah, satu gundik. Jadi petang-petang dia pergi tengok ke lubang tu. Dia tengok gundik dia mandi berkembang. Dia tengok saya nak itu, masuk dia bilik dia. Besok pula nak itu, masuk bilik. Besok pula nak itu, laki tak nak. Kan? Nampak cara hidup dia best tak? Nikmat tak? Best tak hidup macam tu? Nak perempuan tunjuk. Nak best tak? Seronok tak macam tu? Tak seronok. Tak seronok sebab dia hilang satu benda. Apa yang dia hilang? Kesetiaan, kasih sayang, kan? Kebersamaan, cinta sejati, true love tu tak ada. Dia hilang tu. Itu apa yang paling nikmat. Bukannya seks. Betul tak? Seks berapa minit tu? Rahsia kan? Kan? Jadi kita terkejar-kejar, kita lupa untuk menikmati kan ya? Jadi kesian tengok dia. Okay. Saya kalau macam tu, kalau sampai terjejas dia punya emosi. Sebab tu bagi orang lelaki lah, sorry to say lah orang lelaki kalau nak kahwin lagi satu ataupun ada skandal ataupun terkahwin, dia tak sengaja terkahwin. Banyak tanya kenapa kahwin? Abang tak sengaja terkahwin. Kan? Dia kesan dia trauma pada perempuan teruk. Trauma tu kadang-kadang berapa tahun, 2 tahun, ada berpuluh tahun trauma. Trauma ataupun PTSD, post traumatic stress disorder. Ataupun benda trauma dah berlaku, stres tu muncul kembali. 2 tahun, 5 tahun, kesannya apa? Dia cepat marah, dia cepat mengamuk, cemburu, buta, kadang-kadang tak boleh kawal perasaan, baling barang, mimpi ngeri, menjerit. Itu semua trauma kerana peristiwa-peristiwa negatif tu. Masa tu bukan kata isteri, anak-anak pun jadi mangsa. Ya, suami pun jadi mangsa. Ya. Jadi cari kebahagiaan. Tapi sampai dah kahwin tu terus jalan.
Itu tak ada awak. Cuma pandai-pandai bina kebahagiaan lah Cuma banyak perempuan jumpa saya, dia kata boleh tak saya cerai dia kata. Dia terpulang pada awak, duduk diam, kosongkan pemikiran, tanya pada Allah, Allah pasti jawab. Allah tak bisu. Ya? Maksudnya kalau jiwa awak tak cedera, emosi awak tak ganggu. Sebab perempuan ni ada dua lah sebenarnya. Yang pertama tu dia boleh dimadukan. Ya? Artinya dia boleh telan lah benda tu. Yang kedua dia tak boleh telan. Kalau dia paksa diri dia sakit, dia menderita, dia meroyan, dia dapat depression, dia dapat anxiety, dapat PTSD, hidup dia tak ceria tu. Kan? Akhirnya dia tak apa-apa dah tu. Itu terpulang pada awak lah. Kalau awak nak bercerai, Tuhan lebih mengetahui. Tuhan tahulah apa keperluan awak. Ya? Awak sayangi diri sendiri dan banyak lagi kebahagiaan dekat luar tu yang boleh dinikmati. So Tuhan tahulah. Jadi jangan pedulilah kata orang kata awak di neraka ke apa ke. Tuhan lebih tahu perasaan awak sebab awak sayangi diri awak. Ya? Okey, jelaskan Okey, itu sayangi diri. Sebab tu I love myself, satu ketika 100 orang kata buat itu, 1000 kata orang buat ini. Ikut hati kecil awak. Itu yang paling tepat, itu yang paling seronok, itu yang paling tenang. Contohnya ada satu perempuan ni, ada orang tipu dia 100,000. Yang tipu pun saudara ada dekat dia, kan? Tipu 100,000. Lepas tu saudara kata sama dia, tuntut, saman, tuntut, sama. Dia pun dah pergi kepala dah. Saya tanya satu saja. Apa yang awak nak? Yang hati halus awak, yang awak nak, yang paling tenang. Dia kata saya nak halalkan. Ikut yang tu. Move on. Ikut yang tu. Jadi walaupun 1000 orang kata tuntut, halalkan. Lupakan. Buka chapter baru dalam kehidupan kita. Itulah I love myself. Okay? Jadi awak tak akan dihantui oleh mimpi-mimpi buruk. Macam kita lah ibu bapa. Okay? Ibu bapa. Bila kita pilih jadi ibu bapa, kita jadi ibu bapa, jika kita tak menjadi memori-memori indah anak kita, bila anak kita besar nanti, kita akan menjadi hantu yang menghantui kehidupan dia. Kita akan jadi mimpi ngeri dia, yang menyebabkan hidup tak tenang. Jadi dalam hidup ni cipta memori-memori indah. Okay, jelas Okay, so faham tadi apakah elemen yang pertama? Okey, yang pertama sayangi pemikiran, perasaan dan jasad. Okey, lepas tu bila kita pergi kepada step yang pertama, kita mesti terima diri kita seadanya. Yang kedua, terima bakat yang kebolehan kita seadanya. Yang ketiga, terima diri kita walaupun tak sempurna. Dan yang ketiga ialah, yang keempat ialah jadikan diri kita baik untuk beri kebaikan pada orang lain. Ingat satu benda lah sebenarnya hidup ini kefitrahan kita sayangi diri kita dulu. Sebab tu istilah berkorban sampai terkorban tak ada. Awak berkorban untuk ibu sampai terkorban, awak berkorban dengan orang lain sampai terkorban, tak ada. Kalau awak terkorban, awak tak boleh menolong orang lain. Kalau awak sakit, awak terlantar, tercungap-cungap, awak tak boleh melindungi anak awak pun. Jadi sayangi diri awak dulu. Kalau awak berhenti kerja, sakit, pergi ke medical board, berhenti kerja, berapa lambat orang nak masuk ganti awak kerja. Ya? Jadi sayang diri awak, sihatkan diri awak, motivasikan diri awak supaya awak terus bekerja dan bawa kebaikan kepada orang lain. Jadi akhirnya dalam I love myself wujud ada istilah, dipanggil apa? Saya perlu sihat untuk menyihatkan orang lain. Saya perlu pandai untuk memandaikan orang lain. Saya perlu bahagia untuk bahagiakan orang lain. Saya perlu wangi untuk apa, wangikan orang lain pula. Saya perlu wangi untuk orang lain selesa dengan saya. Saya perlu bersih supaya orang lain rasa selesa dengan saya. Maka saya perlu mandi, bubur sabun, bubur bedak. Tuan tadi pagi keluar rumah bubur bedak tak? Bubur bedak sikit bagi putih. Gurau je tuan. Okey, nampak kan? Jadi kita yang keempat ialah menjadikan diri kita baik untuk membaikkan orang lain. Jadi wujudlah satu perkataan dalam I love myself dipanggil I love myself so that I can love others. Ingat satu benda, menyayangi orang lain itu sebenarnya bermula dengan menyayangi diri sendiri. Contohnya, okey,
Okey, bayangkan orang yang paling awak sayang. Okey, bayangkan wajah dia ada. Tak salah, anak ke suami ke ada. Okey, bayangkan wajah dia. Okey, sebut dengan penuh perasaan. I love you. I love you. Lagi sekali. I love you. Lagi sekali. I love you. Okey, saya tanya awak. Bila awak sebut I love you, awak sayang dia ke awak sayang diri awak sendiri? Ha? Semua nak rangkum payah. Bila awak sebut I love you kepada orang awak sayang, anak awak, kekasih awak, suami awak, maksudnya awak sayang dia ke sayang diri sendiri? Sebenarnya kita sayang diri sendiri, bukan sayang dia. Sebab perasaan awak sayang, suka, gembira dan tak terkata kesukaan, kegembiraan tu awak tak boleh tahan, nanti awak resah, gelisah, maka awak melepaskan I love you. Sebenarnya untuk tenangkan diri awak, dia perasan je. Dia perasan je sayang dia. Sebenarnya awak sayang diri awak. Sebab kalau tak luah, tak sayang dia, awak sakit, awak sengsara. Jadi I love you sebenarnya I love myself. Jadi sayangkan diri awak, sempurnakan diri awak, penuhkan kasih sayang awak daripada ujung kaki sampai lutut, pinggang, dada, perut, kepala, sebagainya, dan akhirnya kasih sayang itu menyimpan ruah. Jadi awak kena happy dengan diri awak sendiri. Awak kena gembira dengan diri awak sendiri. Awak kena tenang dengan diri awak sendiri. Sebab tu orang yang asyik adu domba orang lain, orang yang bergaduh sana, bergaduh sini, fitnah sana, fitnah sini, sebenarnya dia tak dapat kasih sayang. Dia tak jumpa kasih sayang dalam hidup ni. Dia tak rasa kasih sayang Tuhan. Dia tak sayang diri dia. Dia rimas, dia umpama hantu yang bergetayangan. Jadi kita pandang dia dengan kasih sayang dan doakan dia supaya dia sedang. Sama juga orang yang rasa dipinggirkan. Siapa rasa dipinggirkan? Kemudian rasa orang tak sayang dia, rasa difitnah, orang tu tak suka dia, orang ni tak suka dia, orang tu kata sensitif, orang ni kata sensitif, orang tu lah, orang ni lah. Ini pun sama sebab dia tak dapat kasih sayang daripada diri dia sendiri. Bila dia sayang diri dia sendiri, dia happy dengan diri dia sendiri, awak happy dengan diri awak terima diri awak senyum dengan keluarga awak happy dengan anak-anak awak happy dengan diri awak, mulut awak kata senyum, awak tak peduli lagi awak masa keluarga pecah belah ke, mak ayah awak cerai ke, kawan awak suka awak ke, tak suka awak ke, orang buat ini ke, awak akan bahagia sebab awak dapat kebahagiaan daripada diri sendiri. Tapi sebagai manusia biasa, kadang-kadang orang kata kita tertias juga, kan? Kadang kawan-kawan tak suka kita, kita pun terasa hati juga. Tapi dia tak cepat meroyak. Dia boleh kawal, dia masih ada senang, dan dia boleh kendalikan hidup dia dengan baik, dan dia boleh mencari kasih sayang itu daripada berbagai pihak. Ya, no problem lah tu. Ada 10 orang tak suka awak, ada 1 orang suka awak. So fokus pada yang satu itu, raikan orang suka awak, raikan orang sayang awak, fokus pada yang sayang awak, besarkan sayang tu, maka dia akan memenuhi 10 orang tak sayang awak. Bahagialah dengan hidup awak sendiri, kan? Ada 10 orang suka awak, ada 1 orang tak suka awak. Awak abaikan 10 orang suka awak, pergi pada 1 orang tu, kenapa tak suka saya, kenapa dia benci saya, kenapa dia buat saya begini, sampai hati dia buat menangis, sampai memusnahkan 10 orang yang sayang awak. Jadi awak tak adil kepada diri awak sendiri. Okey, jelas kan? Okey, jadi kita kena cari kasih sayang Tuhan. Okey, yang pertama kita kena duduk titik ketemu titik. Yang pertama tadi, Tuhan kasih sayang tanpa syarat. Sebut, kasih sayang tanpa syarat. Kasih sayang tanpa syarat. Ingat, rasa ini, Tuhan tak pernah bersyarat. Awak kena rasakan kasih tanpa syarat. Yang kedua, kita kena faham Tuhan menyayangi kita. Nak berasan tak? Tuhan lahirkan kita ke dunia ini. Tuhan nak balasan tak? Ya? Tuhan apa ada tak Tuhan nak apa-apa pada kita? Tak ada. Sebab tu Tuhan berkasih sayang tanpa mengharapkan apa-apa balasan.
Jadi kalau awak nak sihat, awak tenang, please rasai, buat baik, tolong orang tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Tuhan dah lahirkan kita kat dunia ni pun dah cukup hebat dah. Dah cukup bersyukur dah. Tuhan dah hidupkan kita, hidupkan jantung kita, dah beri kita penglihatan, pendengaran. Tuhan telah uruskan hidup kita, dah cukup baik dah tu. Tak terbalas jasa kita. Dan Tuhan buat baik pada kita, tak pernah harapkan balasan. Jadi awak pun buat baik tanpa harapkan apa-apa balasan. Kenapa awak tolong klien? Kenapa awak tolong klien? Sebab awak suka tolong klien. Sebab awak happy tolong klien. Sebab awak suka tolong klien. Bila tolong klien, awak rasa seronok, happy, bahagia. Itulah kebahagiaan kita. Kita tak pernah harap apa-apa balasan pada klien, walaupun satu syarat. Tuhan telah beri kita nikmat, lahirkan ke dunia ni, dah cukup dah. Sebab tu dalam hidup ni, salah satu orang yang bermasalah, yang buta hati dia ialah mengharapkan balasan daripada perbuatan kita. Jangan harap balasan. Sebab Tuhan lahirkan kita tak pernah minta balasan. Tuhan hidupkan jantung kita, tak pernah harap balasan. Tuhan beri kita oksigen, tak pernah harapkan apa-apa balasan. Tapi sebab apa Tuhan buat? Sebab Tuhan sayang kita. Sebab Tuhan maha kasih sayang. Tuhan memberi dan menganugerah sebab kasih sayang. Tuhan berbuat baik sebab maha kasih sayang. Tuhan berbuat baik sebab sifat Tuhan memang maha kasih sayang. Tak pernah harap apa-apa balasan. Jadi buat dengan tanpa apa-apa balasan. Maka yang membalas itu adalah Tuhan. Sebab itu adalah Quran itu sebut. Tuhan kata apa? Sesungguhnya Allah tidak pernah mengharap sesuatu pun daripada makhluknya. Allah tak pernah berharap sesuatu apa pun daripada makhluknya. Tetapi makhluklah yang berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut apa-apa kebaikan bagi kita walaupun satu zarah. Sebab dia maha kasih sayang. Dan jika Tuhan masih nakkan kita punya amal baik, Tuhan masih nak kita punya sedekah, Tuhan masih nak kita punya zikir, Tuhan tu miskin lah. Dia maha miskin lah. Sebab dia masih berkehendak. Tuhan tak berkehendak apa pun walaupun satu zarah pada kita. Jadi Tuhan nak apa? Tuhan nak kita jalan, kita buat baik je lah. Sebab Tuhan tu maha kaya. Jadi kalau begitu, kenapa kita sembahyang? Kenapa kita bersedekah? Kenapa kita berzikir? Untuk diri sendiri. Sebab bila kita berzikir, hati kita tenang. Bila kita sembahyang, hati kita tenang. Bila kita buat baik, hati kita tenang. Bila kita tenang, kita rasa seronok, bahagia dan penuh dengan nikmat. Sebab tu Tuhan sebut, barang siapa yang berjihad, sesungguhnya jihad itu untuk awak yang tak baca Quran ke? Barang siapa yang berjihad, jihad itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang berbuat baik, kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Tuhan tak pernah berharap apa-apa balasan pada makhluknya. Jadi awak bekerja, awak buat baik, tu dapat ketenangan, dapat keseronokan. Jadi buat baik. Sebab tu jangan harap-harap buat apa-apa balasan, just buat baik saja. Tetapi hukum kefitrahan tetap mengatakan bahawa perbuatan baik dibalas baik. Itu hukum kefitrahan, hukum kasih sayang. Tapi bukan pada orang tu. Contohnya nama awak apa? Yani, siapa buat baik pada Yani, saya tolong kerja dia, saya tolong dia nak pangkat, saya bantu dia, saya lepaskan pada masalah. Lepas tu saya pun lepaskan. Apa yang happy saya dapat? Saya seronok buat baik, saya seronok tolong dia, saya bebaskan dia dari dadah, saya bantu keluarga dia, saya tenangkan dia. Seronoknya, bahagianya Allah, kau masih beri aku peluang untuk menolong. Kau masih beri aku peluang untuk berkhidmat, untuk menyebarkan kasih sayang. Seronok, bahagia, itu kita dapat. Ya, orang tu nak balas ataupun tak, jangan harap balasan. Walaupun satu zarah, tapi yang membalasnya adalah Tuhan. Dan pembalasan Tuhanlah yang sebaik-baik balasan. Bila Tuhan membalas, itu kerja dia. Dan menuntut balasan Tuhan pun tak boleh. Tapi tetap dapat balasan baik. Tidak ada balasan, tidak ada perbuatan baik melainkan balasan baik. Tapi membalas itu Tuhan. Tuhan akan hantar angin, zarah, oksigen, semut, orang, kita tak tahu. Jangan ambil tahu, tu Tuhan punya kerja. Satu hari awak nak kereta, nak accident, tak jadi accident. Jika tidak,
Anak awak terima awak dengan kaki tak ada. Satu hari awak sakit, cepat sembuh. Anak awak pergi sekolah, periksa, ada orang nak buat jahat, tak jadi. Lepas tu pergi sekolah, pergi exam dulu periksa. Pergi exam dulu periksa. Lepas tu, dia jumpa dengan orang yang baik. Lepas tu dia kahwin, dapat jodoh yang baik. Dia dapat anak yang sihat. Hati awak pun tenang. Awak nak apa lagi? Itulah balasan Tuhan yang senikmat-nikmatnya yang tak terbalas. Jadi jangan harap balasan manusia. Buat baik sebab kita suka buat baik. Maka yang membalas tu adalah Tuhan. Tapi tak boleh harap pun balasan Tuhan tu. Lepaskan. Ya. Dulu saya tengah nak bagi ceramah webinar online. Tiba-tiba anak saya telefon, Papa, kereta rosak, tayar pancit, dia kata. Tak apalah, nanti abang buka tayar, buka sendiri. Tak boleh, kereta banyak kat cerah ke kereta banyak kan? Tak apalah bang, nanti apa telefon lah mana-mana, ya. Usahlah sendiri, dah hati saya usahlah sendiri tu dah besar. Kan? Tapi first time kan. Tapi hati saya terdetik tu, pasti ada bantuan. Siapa bagi ceramah webinar, dah habis webinar tu pukul 4.30 saya lupa. 5.30 pun cakap, nak aku. Saya telefon, abang macam yang tadi, okey dah bapak, tengah-tengah kereta tu tak ada apa-apa, susah apa, cuba telefon workshop tak dapat. Tiba-tiba ada satu orang tu, abang tu pakai baju askar. Dia datang, dia tengok, adik kenapa adik? Oh, tayar pancit. Kereta banyak sih tak apa. Tugas adik duduk tepi buat macam ni je. Askar tu lah yang buka tayar, masuk tayar, tukar tayar, masuk tayar spare, lepas tu ketatkan jalan. Siapa yang menolong tu? Allah. Siapa yang hantar dia? Allah. Siapa gerakkan hati dia? Allah. Buat baik. Nanti Tuhan lah membalasnya. Walaupun tak tuntut balasan Tuhan, tu semua kerja dia. Jangan harap balasan daripada makhluk. Nanti awak stres, nanti awak tension, nanti awak rasa kecewa. Tak boleh. Walaupun saya buat baik, saya tolong ada orang tu, tolong dia, naikkan dia pangkat, sokong dia sebagainya. Bila naik pangkat, dia fire saya balik. Diburukkan saya. Lepaskan. Jangan tuntut apa-apa. Dia bahagia tu pas semua kerja Tuhan. Jangan ungkit apa-apa. Dulu aku tolong dia, dulu aku buat baik dengan dia, dia lupa jasa, aku buat balik pada A, buat baik pada A masih buat baik pada aku. Lepaskan pada Tuhan. Dunia ini fana. Jadi jangan dipermainkan dengan dunia. Kita yang mesti bermain di dunia ini dengan nikmat, keseronokan, tapi jangan dipermainkan di dunia. Itu maksudnya bahawa dunia ini hanya permainan. Jadi permainan tu kena main. Main ni sifat dia apa? Happy, seronok dan menikmati, tapi tak pernah dipermainkan. Okey, jelas Okey, jadi masa pada habis ketika ganggunya program saya rumuskan banyak lagi tentang IDMSF ni. Jadi siapa yang berminat nanti pergi mindfulness school of therapy. 12 jam tu dia punya training tu daripada susun. Ya. Okey, jadi kita mesti merasai kasih sayang Tuhan. Kalau renungkan kasih sayang Tuhan, maka kita akan tersedar tak ada apa pada hidup ni melainkan kasih sayang. Maka rasai kasih sayang Tuhan dalam pemikiran, perasaan, jasad kita dan menikmati hidup ni. Dan terima diri sendiri, sayangi diri sendiri dan terima kasih sayang tanpa syarat, terima tanpa syarat dan menyayangi orang lain dan buat baik tanpa berharap balasan walaupun satu zarah. Lepaskan dan akhirnya itulah kenikmatan hidup badan diri kita. Sementara kita masih ada nyawa dan jasad. Dan teruskan rasai kasih sayang Tuhan, sayangi diri sendiri untuk sayangi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.